Bonjour à tous, halo semuanya, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et moi, je vais très bien. Di video ini kita akan mempelajari tentang les questions en français atau pertanyaan dalam bahasa Prancis. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Les questions en français atau pertanyaan dalam bahasa Prancis. Pertanyaan dalam bahasa Prancis dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama les questions ouvertes atau pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini jawabannya itu bisa berupa tempat, alasan, dan lain-lain. Oke? Kemudian yang kedua, les questions fermées. Les questions fermées ini adalah pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini jawabannya hanya oui ou non atau iya dan tidak. Pertanyaan dalam bahasa Prancis juga dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, l'intonation montante atau intonasi yang naik. Yang kedua dengan est-ce que. Yang ketiga dengan l'imperson atau sujet dan verba dibalik. Ada kata-kata interrogatif yang dapat digunakan untuk membentuk pertanyaan terbuka. Le mot interrogatif atau kata interrogatif kita kenal dalam bahasa Inggris adalah 5W 1H. Dalam bahasa Indonesia, 5W 1H ini adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dalam bahasa Perancis, kita kenal seperti ini. Yang pertama, quand. Kapan? Quand viens-tu? Kapan kamu datang? Où? Di mana? Elle est où? Dia di mana? D'où viens-tu? Dari mana asal kamu? Atau kamu berasal dari mana? Que apa? Que veux-tu? Atau kamu sedang apa? Quoi? Quoi ini sama dengan que yang artinya apa, tapi quoi ini khusus untuk diletakkan di akhir kalimat. Contoh, tu veux quoi? Qui? Siapa? Qui est là? Siapa di sana? Tu vas au cinéma avec qui? Kamu pergi ke bioskop bersama siapa? Comment? Bagaimana? Comment tu fais ça? Bagaimana kamu melakukannya? Pourquoi? Mengapa? Pourquoi il apprend le français? Mengapa dia belajar bahasa Prancis? Combien? Berapa? Vous voulez combien? Combien ça coûte? Berapa harganya? Selanjutnya pertanyaan dengan quel. Quel, 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 atau quel. Semuanya dibaca sama. Quel bisa berarti siapa, apa, atau yang mana. Quel bisa digunakan dengan kata benda atau kata ganti pronom. Berikut ini bentuk lain dari quel. Quel, tunggal maskulang. Quel, jamak maskulang. Huruf S tidak dibaca. Quel, tunggal feminan. Quel, jamak feminan. Huruf S tidak dibaca. Contoh. Quel est ton acteur préféré? Quel gâteau recommandes-tu? Quels sont les meilleurs aliments pour la santé? Selanjutnya mari kita belajar bentuk-bentuk pertanyaan dalam bahasa Prancis. Yang pertama yaitu l'intonation montante atau pertanyaan dengan intonasi yang naik. Pertanyaan ini sering digunakan secara lisan dengan situasi informal. Oke, jadi ini lebih ke lisan dibandingkan tulisan, tapi di tulisan juga sering sekali ditemukan. Oke? Nah, penggunaannya cukup simpel, yaitu perasa seperti biasa, hanya saja di akhir kata itu kita tekankan pada akhir katanya. Contoh pertanyaan yang menggunakan intonasi naik. Contoh, tu prends un bus ce matin? Atau, quelle heure est-il? Di sini kita hanya menekankan pada akhir katanya saja dengan kalimat yang sama. Dalam bentuk tulisan, jangan lupa untuk tambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Bentuk pertanyaan yang kedua yaitu est-ce que. Est-ce que bisa di situasi formal maupun informal. Nah, pada est-ce que ini kasusnya jika berdiri sendiri, est-ce que berarti apakah dan menjadi pertanyaan tertutup. Contoh, est-ce que tu es célibataire? Apakah kamu sendiri? Apakah kamu jomblo? Jawabannya oui atau non. Oke? Jika ditambah dengan le mot interrogatif, est-ce que menjadi pertanyaan terbuka. Contohnya seperti ini. Qu'est-ce que tu manges?
Où est-ce que ton livre? Quand est-ce que tu vas en France? Pourquoi est-ce que tu habites ici? Comment est-ce que tu vas à l'école? Combien est-ce que ça coûte? Oke, jadi semuanya berakhiran dengan kah. Itulah mengapa jadi terkesan lebih formal. Oke? Yang ketiga yaitu bentuk pertanyaan l'imperson. Bentuk pertanyaan ini digunakan untuk situasi formal. Pembentukan pertanyaan dalam bentuk l'imperson cukup mudah. Tinggal membalik antara sujet dan kata kerja. Contohnya, vous travaillez ce soir, tinggal dibalik menjadi travaillez-vous ce soir. Pengecualian. Jika dengan nama, contoh jika aslinya Pierre et Jean vont à la plage, menjadi Pierre et Jean vont-ils à la plage. Kita harus menambahkan kata ganti. Jadi Pierre et Jean menjadi il jamak. Pengecualian selanjutnya adalah penambahan teoponik di antara kata kerja dan kata ganti berawalan vokal. Contoh, il mange au restaurant, elle mange au restaurant. Diubah menjadi mange-t-il au restaurant, mange-t-elle au restaurant. Khusus untuk bentuk waktu passé, yang dibalik hanya auxiliary dan sujetnya saja. Oke, auxiliary dan sujetnya saja. Contohnya seperti ini. Nous avons mangé ce gâteau menjadi avons-nous mangé ce gâteau. Oke, auxiliary dan sujetnya saja. Nah sekarang, waktunya kita latihan soal. Soal akan muncul dalam waktu 30 detik. Setelah 30 detik, jawaban akan muncul. Kalian juga bisa menjeda video untuk menuliskan soal dan mengisinya. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sudah pamit, au revoir.